Perdana Menteri arah kaji 147 undang-undang lapuk. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Tengah Malam. Transformasi undang-undang perlu dilakukan segera kerana keadaan berubah dan perlu bergerak mengikut keadaan semasa. Ke arah itu, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri telah diarahkan untuk mengkaji dan meneliti 147 undang-undang sedia ada yang telah lapuk. Penambahbaikan ini juga akan menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Sebagai contoh, teknologi digital hari ini semakin pesat membangun. Dalam konteks ini, undang-undang yang sedia ada tidak relevan dengan ledakan teknologi digital, bahkan agak terkebelakang dengan perubahan semasa. Beberapa langkah proaktif juga telah diambil untuk memperkasakan undang-undang di Malaysia. Ia termasuklah hukuman berkenaan mati mandatori, RUU anti lompat parti, RUU dana sumbangan politik serta doktrin pengasingan kuasa dan hubungan antara eksekutif dan kehakiman. Perdana Menteri menyatakan semasa merasmikan perayaan Jubli Emas Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya di Kuala Lumpur. Turut hadir Dekan Fakulti Undang-Undang UM, Datuk Profesor Madya Dr. Johan Samsudin Sabarudin, Presiden Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang UM, Tan Sri Syarizad Abdul Jalil serta Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Malaysia dan Arab Saudi memperhalusi usaha ke arah memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara melalui kepakaran ketenteraan, perubatan dan perisikan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ishamuddin Tun Hussein berkata demikian menerusi lawatan rasmi beliau ke Arab Saudi atas jemputan Putera Mahkota Muhammad bin Salman yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Satu kumpulan kerja akan ditubuhkan antara pihak berkuasa am industri ketenteraan Arab Saudi bersama bahagian industri pertahanan dan lembaga dana angkatan tentera mengenai perkongsian pengetahuan dan potensi perkongsian industri pertahanan. Selain itu, menerusi pertemuan berkenaan, turut dibincangkan adalah tentang kerjasama bidang industri minyak dan gas melibatkan Aramco dan Petronas serta keselamatan makanan. Begitu juga kerjasama ekonomi dan kewangan melalui peluang dana kekayaan Arab Saudi iaitu dana pelaburan awam dan bursa saham Saudi. Isu penggantungan kelulusan loji sembelihan Thomas Foods International Laboratory Australia tidak akan menjejaskan bekalan daging lembu khususnya untuk sambutan Aidil Adha. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata ia memandangkan permintaan tinggi bagi aktiviti korban khususnya terhadap lembu hidup. Beliau maklumkan perkara itu ketika diminta mengulas sama ada penggantungan kelulusan loji sembelihan itu akan menjejaskan bekalan daging ketika Aidil Adha atau sebaliknya. Mengenai status penggantungan pula, ia masih dalam proses siasatan. Pada 14 Mei lepas, dilaporkan bahawa kelulusan penyembelihan yang diberikan kepada syarikat yang diiktiraf halal oleh Malaysia di Australia, Thomas Foods International Laboratory, digantung serta-merta sehingga suatu hasil siasatan menyeluruh diperolehi. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof dipetik sebagai berkata, keputusan dibuat hasil sidang khas bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar dengan pihak berkuasa Australia 13 Mei lepas.
Persekutuan Persatuan Peternak Malaysia FLFAM menjangkakan harga sekilogram ayam akan mencecah lebih RM10 selepas berakhirnya skim harga maksimum runcit ayam dan pemberian subsidi kepada peternak ayam 30 Jun ini. Penasihat FLFAM, Datuk Jeffrey Ng Chun Ngee berkata penamatan kedua-dua insentif daripada kerajaan itu sekaligus akan menyebabkan kos keseluruhan ditanggung peternak meningkat melebihi RM7 sekilogram. Beliau berharap kerajaan dan pihaknya dapat duduk semeja bagi membincangkan harga ayam semasa di pasaran agar mendapat persefahaman menentukan harga ayam yang berpatutan. Harap kerajaan boleh bantu kita. Satu adalah harga siling. Kalau harga siling masih ditetapkan terlalu rendah, dia akan membebankan peternak pasal kos kita tak dapat di-recover. So kalau kita dipaksa jual rugi, dia memang membebankan kita. Tapi isu tentang harga siling atau harga yang akan wujud lepas kita cakap satu hari bulan 7, harga apung ke apakah, kita minta kerajaan dapat bincang dengan kita supaya ada satu persefahaman yang ada tu. Beliau berkata peternak bukan sahaja perlu menanggung harga pembelian anak ayam dan dedak, tetapi juga perlu mengambil kira kos lain seperti gaji, ubat vaksin dan elektrik. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Klebang, Melaka. Baik, isu gangguan emosi, masalah komunikasi suami isteri dan ketidakserasian antara rakan sebilik menjadi antara aduan yang diterima sepanjang musim haji. Justru keberadaan unit kaunseling haji di setiap maktab penting bagi menjamin jemaah dapat menjalani ibadah dengan lancar serta mencapai kesejahteraan psikologi, kestabilan emosi dan kesihatan mental. Laporannya bersama Faizal Jamal di Mekah. Pengurus Kaunseling Operasi Haji Muhammad Hanif Napi berkata antara kaedah biasa yang digunakan dalam menangani stres dalam kalangan jemaah ialah menerusi komunikasi antara jemaah dan merehatkan otot selain ziarah silaturahim ke bilik-bilik penginapan bagi mendapatkan respon jemaah. So far ziarah silaturahim ini pendekatan yang paling sampailah kepada jemaah haji. Kerana apa? Apabila kita mendekati jemaah dan kita kaunselor pun ada belajar sedikit berkaitan dengan psikologi, riak wajah, refleksi tingkah laku daripada individu, melalui perkara-perkara itulah boleh kami kenal pasti dan bertanyakan berkait kepada individu lah. Pihaknya juga menawarkan sesi kaunseling sama ada individu, berkelompok mahupun intervensi krisis yang berkait rapat dengan pengalaman dan isu-isu semasa dihadapi seseorang jemaah. Alhamdulillah dengan usaha pelbagai pihak daripada maktabnya sendiri, daripada pihtasnya sendiri, daripada kaunselor dan sebagainya, alhamdulillah kebanyakan mereka dapat dibantulah untuk selesai daripada isu-isu yang dihadapi. Tak lain tak bukan apa perkara yang kami lakukan adalah untuk semua Duyufur Rahman mencapai kesejahteraan psikologi dan kestabilan emosi dan juga kesihatan mental yang baik demi untuk mencapai haji yang mabrur, insya-Allah. Selain persediaan ilmu dan pelaksanaan ibadah haji, persediaan rapi dari sudut psikologi dan kesihatan mental di Tanah Suci sangat penting. Antaranya membebaskan fikiran dan menyelesaikan urusan tertunggak di tanah air dan bersedia menerima apa sahaja ujian yang datang. So apa yang kita terapkan dan selalu ingatkan pada jemaah haji mesti clear dan juga niat tu. Niat yang pertama sekali niat innama a'malu binniat. Apakah niat kita sebenarnya hadir ke sini? Dan keduanya, objektif kita nak mencapai haji yang mabrur. Apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai haji yang mabrur kan? Bagaimanapun setakat ini sesi kaunseling yang dijalankan rendah kerana kebanyakan jemaah tidak berdepan masalah dan sudah bersedia untuk menjalani ibadah haji. 3 matlamat utama: kesejahteraan psikologi, kestabilan emosi dan kesihatan mental. Dalam masa yang sama, jangan lupa sentiasa berdoa agar segala urusan kita dan jemaah haji semua dipermudahkan sama ada di tanah air maupun di tanah suci. Seperti mana dugaan kita tidak mampu mengarahkan angin, tetapi kita boleh mengemudi layarnya. Dari Makkatul Mukarramah, Faizal Jamal, RTM.
pada petang ni. 5 institusi pendidikan menengah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mencatat kelulusan 100% dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Ia melibatkan Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz, Sekolah Menengah Agama MAWIP Kuala Lumpur dan Labuan, Pondok Moden Al-Abakirah dan Markas Sunnah Nabawiyah. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP, Muhammad Nizam Yahya, 4 daripada 249 pelajar yang menduduki peperiksaan itu mendapat keputusan cemerlang 12A. Bagi prestasi berdasarkan grade purata sekolah GPS, Muhammad Nizam berkata keseluruhannya menunjukkan peningkatan dan penurunan yang kecil dengan 2 sekolah mencatatkan kedudukan baik dalam kategori sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz MAWIP menduduki tempat yang ke-9 daripada 180 keseluruhan sekolah agama bantuan kerajaan. Sementara SMA MAWIP Kuala Lumpur pula menduduki tempat yang ke-11 berbanding 180 keseluruhan sekolah agama bantuan kerajaan di seluruh Malaysia. Jadi kita yakin dan kita percaya pencapaian ini kita mampu untuk tingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Selain itu, 15 pelajar berjaya mendapat 11A, 20 pelajar mendapat 10A dan 14 pelajar memperolehi 9A bagi kelima-lima institusi tersebut. Pihak berkuasa membuka kertas siasatan berhubung insiden beberapa individu memasuki Malaysia dari Singapura secara haram seperti tular di media sosial semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat mengesahkan kejadian berkenaan berlaku di laluan tikus berhampiran bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Siasatan awal menerusi kamera litar tertutup CCTV mendapati terdapat 5 lelaki dan 3 wanita menggunakan laluan berkenaan untuk memasuki negara secara haram. Tindakan awal telah diambil dengan mendirikan kanopi dan menempatkan anggota polis bertugas di kawasan kejadian. Selain memasang kawat berduri di lokasi terbabit bagi menghalang laluan tersebut digunakan untuk memasuki sempadan negara. Individu terlibat diminta tampil ke Balai Polis untuk diambil keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-3 Akta Imigresen 1959-1963. Sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Baik, bertemu kembali. Pahang sudah memulakan perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan bagi memutamatkan jumlah pampasan yang layak diterima berikutan usaha kerajaan negeri mengekalkan kawasan hutan simpan. Perbincangan itu adalah susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada November 2021 mengenai persetujuan Kerajaan Persekutuan memberikan sejumlah pampasan kepada Pahang. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan pertemuan pertama bagi membincangkan perkara itu sudah diadakan di Putrajaya tahun lalu. Sebab itulah kita minta supaya Kerajaan Persekutuan pertimbangkan untuk memberi ganjaran kepada kerajaan negeri. Benda ni saya telah bangkitkan beberapa kali dan saya percaya ramai di antara menteri-menteri besar termasuk Yang Menteri memang tidak objek apa yang saya utarakan ni, kerana ianya memang ada logik dia, ada rasional dia, ada sebab dia ya. Jadi kita terlepas hasil semata-mata kita nak jaga hutan kita. Pampasan itu sangat wajar memandangkan 57.07% daripada 3.6 juta hektar keluasan negeri Pahang tidak diusik dan dikekalkan sebagai hutan simpan. Pengekalan hutan simpan sebagai kawasan tadahan air itu cukup penting sekaligus Pahang dapat menyalurkan bekalan air mentah bagi menampung keperluan pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Guru 2022 peringkat Pahang di Maran. Kerajaan Negeri Kedah berharap sebuah universiti teknikal awam atau cawangannya dapat diwujudkan di negeri itu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata sebuah pusat pengajian tinggi awam yang menawarkan pengkhususan dalam bidang teknikal adalah satu keperluan dalam perkembangan pesat sektor industri. Menurut Datuk Seri Muhammad Sanusi, kewujudan Universiti Teknikal Awam membolehkan Kedah melahirkan modal insan yang terlatih serta mampu mencetuskan inovasi untuk melonjakkan negara dalam bidang berteknologi tinggi. Ia juga sangat penting untuk kerajaan negeri membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak negeri Kedah menjana keupayaan di negeri sendiri tanpa perlu berhijrah keluar termasuk Lembah Kelang atau Pulau Pinang. Kerajaan negeri bersedia untuk memudahcarakan sebarang usaha ke arah merealisasikan hasrat ini dan diharapkan kerajaan persekutuan khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi dapat menyokong usaha untuk menjayakan agenda ini dalam memperkasakan ekosistem pendidikan dan industri di Kedah. Beliau merasmikan pembukaan Expo Pendidikan Tinggi dan Kerjaya Negeri Kedah tahun 2022 di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polimas Digitra. Sabah akan menambah baik pengurusan masjid negeri terutamanya dari aspek operasi dan pembangunan dengan mengambil kira pendekatan yang digunakan masjid-masjid di Johor. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata banyak input boleh diambil dan diguna pakai untuk masjid-masjid di Sabah hasil lawatannya ke beberapa masjid di Johor Bahru. Antara pengurusan masjid di Johor Bahru yang boleh dicontohi adalah Masjid Al-Jawahir, Masjid Kota Iskandar dan Masjid Bandar Dato' On. Penambahbaikan itu bertujuan meningkatkan aktiviti mengimarahkan masjid. Antaranya kegiatan-kegiatan masjid ini yang sangat boleh dijadikan salah satu sumber kekuatan untuk komuniti masyarakat kerana masjid bukan saja untuk jamaah tetapi berkesan, berperanan untuk kawasan di sekitarnya. Rombongan dihadiri Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Baitumal Negeri Sabah. Datuk Muhammad Arifin juga menjadi tetamu di Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan di Johor Bahru. Seorang padiri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Raub atas 17 pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan di beberapa lokasi di sekitar Bentong sejak 2 tahun lalu. Tertuduh Kok Chow Fat 64 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah melakukan perbuatan itu terhadap kanak-kanak terbabit selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Faizal Yahya. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyentuh seluruh badan dan kemaluan tanpa kerelaan mangsa yang berusia 17 tahun 2 bulan ketika itu di sebuah gereja di Bentong sekitar 2 petang pada Disember 2019. Bagi pertuduhan kedua tertuduh didakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap mangsa pada Mei 2020 di sebuah rumah di Taman Anggerik Heights. Manakala pertuduhan ketiga, tertuduh sekali lagi didakwa melakukan perbuatan yang sama termasuk memasukkan kemaluan ke dalam mulut mangsa pada Jun 2020 di sebuah rumah di Taman Shah Bandar Heights. Dalam pertuduhan seterusnya, tertuduh didakwa merogol terhadap mangsa berlanjutan sehingga 14 bulan dari Januari hingga Disember 2020 serta Januari hingga Februari 2022 di sebuah rumah di Taman Shah Bandar Heights sekitar jam 4.30 petang. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hanisa Pisul manakala tertuduh diwakili Peguam Lee Tikiat. Tertuduh dikad jamin RM42,500 bagi 17 pertuduhan dengan syarat tertuduh perlu melaporkan diri sekali sebulan di Balai Polis Berdekatan, menyerahkan pasport kepada pihak mahkamah dan tidak mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 4 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang pemilik kedai runcit berdepan hukuman denda sehingga RM1 juta selepas dapati menyorok minyak masak paket. Perbuatan pemilik kedai terbabit terbongkar selepas pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Cawangan Kulim melakukan pemeriksaan mengejut di premis terbabit di Kulim.
Pengarah Pejabat KPDN HEP Kedah, Afendi Rajinikan berkata bertindak atas maklumat keengganan peniaga kedai runcit menjual minyak masak berpaket 1 kg kepada pengguna, pegawai penguasa telah menyamar sebagai orang awam membeli minyak masak paket dalam kedai runcit tersebut. Peniaga terbabit memaklumkan minyak masak paket 1 kg tiada stok dan hanya minyak masak botol 3 hingga 5 kg sahaja yang ada dan dipamerkan untuk jualan. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan lanjut di stor simpanan kedai runcit tersebut mendapati sebanyak 28 paket minyak masak 1 kg disimpan di dalam sebuah kotak. Pemilik premis mengakui bahawa beliau hanya menjual minyak masak paket kepada orang yang dikenali sahaja. Bagi kesalahan-kesalahan yang disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, sekiranya disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1 juta bagi orang persorangan atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi syarikat atau pertubuhan boleh didenda tidak melebihi RM2 juta. Baik, pengamal media merupakan antara barisan hadapan dalam menjadi wadah penyampai maklumat kepada masyarakat. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, pengamal media tidak pernah jemu untuk memastikan info terkini dapat disampaikan ke peringkat akar umbi. Sebagai langkah menjaga kebajikan pengamal media, 2 perjanjian telah dimeterai di antara Kelab Pengamal Media dengan sebuah badan perundangan serta panel hospital. Pengurusi Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, Afifi Hafiz Muhammad Nur berkata, Kelab Manis terdiri daripada 60 ahli yang bertugas di Negeri Sembilan. Tanda tangan perjanjian ini akan memberi manfaat kepada 60 ahli Kelab Media Negeri Sembilan. Kelab Media Negeri Sembilan yang berteraskan kebajikan, cuba buat yang terbaik. Ini salah satu daripada usaha kita lah, untuk menjaga kebajikan ahli-ahli Manis yang terdiri daripada pengamal media di Negeri Sembilan. Usaha sama dengan badan perundangan serta panel hospital ini adalah bagi melindungi pengamal media sepanjang menjalankan tugas, termasuk berdepan tindakan undang-undang atau yang melibatkan isu kesihatan. Saya akan menawarkan nasihat undang-undang dan bantuan saya kepada mereka sekiranya mereka menghadapi apa-apa masalah khasnya dari segi undang-undang fitnah. Jadi macam mana memastikan fakta ataupun berita yang telah diterbitkan atau ditulis oleh mereka itu selaras dengan akta fitnah dan tidak akan menyebabkan masalah kepada pihak-pihak lain. Ini adalah kali pertama di Negeri Sembilan, kali pertama buat UCSI Hospital dan kali pertama untuk seluruh dunia juga. So kami berharap dengan MOU ini kami boleh memberikan manfaat kepada semua pengamal media yang telah bertungkus lumus untuk menyampaikan berita-berita yang sahih kepada semua orang, dan kerana bertungkus lumus mereka, sometimes mereka berasa sakit dan sebagainya ataupun mereka ingin mendapatkan rawatan saringan kesihatan, mereka boleh mendapatkan manfaat untuk mendapatkan saringan di UCSI Hospital ini. Mengangkat dan terus melestarikan seni budaya di K Barat agar ianya tidak hilang. Kesungguhan ini dibuktikan apabila RTM di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM mengangkat martabat dan memperkasa seni warisan di K Barat yang terkenal di Pantai Timur kepada keluarga Malaysia. Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Operasi Puteri Juliana Yaakob menyeru agar kelestarian warisan di K Barat harus dijulang dan diturunkan dari generasi ke generasi seterusnya. Jelasnya RTM akan terus menjadi platform ke arah mempopularkan seni persembahan budaya Melayu dan berharap mampu mendepani gelombang persaingan muzik dari negara luar. RTM memang orang kata tak ketinggalan kira tak ketinggalan untuk orang kata
memartabatkan diri KK Barat ni orang kata ke serata negara lah ya. Memang daripada dulu lagi, since 2010 lagi saya rasa memang kita dah mulakan pertandingan ini. Cuma kita stop sekejap lah since 2015 hari itu hingga sekarang. Kita akan hidupkan balik di budaya kita untuk di KK Barat ni lah. Jadi itulah, kita akan terus, RTM akan terus terutama sekali lah kita punya Datuk KP kita orang Kelantan kan, di KK Barat. So kita akan terus menghidupkan budaya di KK Barat ni untuk anak-anak muda. Beliau menyatakan selepas Majlis Ramah Mesra pengurusan RTM bersama finalis di KK Barat 2022 di Angkasa Puri. Berkonsepkan menjunjung seni dan warisan, pertandingan akhir di KK Barat 2022 menemui kemuncak pada esok di adu tren perdana Angkasa Puri. Disiarkan secara langsung di TV2, menyaksikan dua kumpulan dari Kelantan berentap merebut gelaran juara, iaitu kumpulan Sirat Maharaja dari Bacok dan kumpulan Sound Kreatif dari Pasir Putih. Sedikit perkembangan sukan. Selepas tertangguh penganjurannya pada tahun 2020 akibat COVID-19, Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2022 kembali dianjurkan. Tamasya sukan dalam kalangan mahasiswa universiti itu akan berlangsung pada 12 hingga 21 Ogos depan di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, lebih 6,000 atlet dan 70 kontingen akan bersaing dalam 21 acara yang dipertandingkan. Pada edisi kali ini, Kementerian Pengajian Tinggi KPT bersetuju memberikan beberapa insentif kecemerlangan SUKIP yang baru, iaitu olahragawan dan olahragawati SUKIP yang masing-masing bakal menerima wang tunai RM3,000. Pertamanya, olahragawan dan olahragawati SUKIP 2022 bakal menerima wang tunai sebanyak RM3,000 setiap seorang. Yang kedua, pasukan terbaik lelaki dan perempuan ataupun wanita SUKIP masing-masing akan menerima wang tunai sebanyak RM7,000. Sebab yang ketiga ini adalah pemain yang berjaya melakukan hole in one bagi sukan golf pula ditawarkan wang tunai sebanyak RM1,000. Saya juga nak maklumkan kat sini juga. Wang tunai berjumlah RM20,000 akan diberikan secara bersama kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan di kejohanan ini. Beliau berucap sempena Majlis Pelancar SUKIP edisi kelima di UPSI Tanjung Malim. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.